Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay, saya Cikgu Naimatul. Sebelum ni kamu kelas dengan Cikgu Syahaiza. Hari ni dengan saya, Cikgu Naimatul. Okay, kita akan masuk pada bab 2, iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay, kalau kamu boleh tengok buku teks pada muka surat 18. Kalau pada muka surat 18 ni, dalam bab 2 ni, kamu ada 3 perkara yang kamu akan belajar. Yang pertama adalah kembangan, yang kedua pemfaktoran, dan yang ketiga adalah ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Untuk hari ini kita akan masuk kembangan dahulu. Sebelum nak masuk kembangan, kamu kena ingat balik 2 perkara semasa tingkatan 1. Yang pertama adalah sebutan algebra. Okey, dan yang kedua adalah ungkapan algebra. Okey, kalau sebutan algebra ni dia sama ada nombor atau huruf dan juga nombor dan huruf. Okay, sebagai contoh 2A, 2A, negatif 5X. Okay, antara nombor dan huruf, kalau melibatkan nombor dan huruf, dia akan ada operasi darab. Tengah-tengah dia cuma tak ditulis. Okay, kalau ungkapan pula, okay, dia adalah gabungan sebutan algebra dengan operasi tambah atau tolak. Sebagai contoh, 2 tolak A ataupun 5X tambah Y. Okay, itu adalah contoh ungkapan algebra. Okay, untuk hari ini kita akan masuk kembangan. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendaraban. Okay, untuk kembangan ungkapan algebra ni kita akan buat pendaraban. Pendaraban kita tak akan guna simbol darab, kita akan guna kurungan. Kurungan tu maksudnya darab. Okay, saya akan bagi contoh seterusnya, iaitu kita bagi yang pertama ni. Kita nak mengembangkan. Okay, yang pertama ada 6. 6 ni adalah sebutan algebra dan dalam kurungan ni adalah ungkapan algebra. Dalam ungkapan ni ada 2 sebutan, iaitu 3 dan 4W. Kurungan ni merujuk kepada darab. Okay, jadi kita akan kita maksud kembangkan tu kamu kena darabkan. Okay, kita ada 6 kurungan 3 tambah 4W. Okay, jadi untuk mengembangkan dia, untuk mendarabkannya, setiap sebutan di luar ni akan didarabkan dengan setiap sebutan di dalam. Okay, untuk buat darab, untuk pendaraban, kita kena ikut kamu. Kita cuba guna langkah ni. Yang pertama, kita akan darabkan simbol bagi setiap sebutan tu, positif negatif. Yang kedua, kita akan darabkan nombor dia. Dan yang ketiga, kita akan darabkan huruf dia kalau ada. Okay, jadi yang pertama ni kita akan ambil 6 darab 3 dahulu. Okay, 6 ni positif. 3 ni pun positif. Jadi kalau positif darab positif, dia akan jadi positif. Okay, positif di depan selalu tak ditulis. Kemudian selepas simbol kita akan darabkan nombor. 6 darab 3 dapat 18. Okay, huruf tak ada okey dah. Kita abaikan. Kemudian kita akan teruskan darab yang seterusnya. 6 darab 4W. Okay, 6 positif. 4 pun positif. Tambah positif dengan 4 Positif dapat positif. Okay, dia akan jadi simbol tambah di sini. Kemudian darabkan nombor. 6 darab 4. 24. Okay, kemudian 6 ni tak ada huruf. W ni ada huruf. W. Okay, jadi tak ada sebutan yang serupa. Okay, sebutan yang serupa. Tak ada sebutan serupa. Inilah jawapan yang akhir. Okay, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Saya ambil contoh D sebab dia agak rumit. Okay, kita tunjuk yang rumit kat kamu. Okay, iaitu negatif 2y tambah 9y tolak 3z tambah 6x. Okay, jadi sama dengan okay, kita akan di depan ni ada satu sebutan. Di dalam kurungan ni ada 3 sebutan. Ungkapan ni ada 3 sebutan. Iaitu 9y
3Z dan 6X. Okay, sebutan di luar ni akan didarabkan dengan setiap sebutan di dalam. Yang pertama, darabkan dengan 9Y. Okay. Nombor 1, darabkan simbol dulu. Negatif darab positif. Negatif darab positif, kamu akan dapat negatif. Okay, kemudian darabkan nombor 2/3 darab 9, tekan kalkulator, kamu akan dapat 6. Okay, ada huruf Y darab Y, kita dapat Y kuasa 2. Okay, kemudian teruskan dengan yang kedua. Negatif 2Y/3 darab 3Z. Darabkan simbol dia dulu, negatif dengan negatif. Negatif akan menghasilkan positif. Akan jadi tambah. 2/3 darab 3, kamu akan dapat 2. Y darab Z, kamu akan dapat YZ. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, negatif 2Y/3 darab 6X. Darabkan simbol dia negatif dengan positif. Okay, negatif positif dapat negatif. 2/3 darab 6, kamu akan dapat 4. Y darab X, kamu akan dapat YX ataupun XY. Kita cek ada tak sebutan serupa. Sebutan serupa tu huruf dia sama kat belakang. Tak ada, ini YY, ini YZ, ini XY. Tak ada yang sama, jadi inilah jawapannya. Okay, kemudian saya teruskan contoh yang lain. Okay, saya teruskan contoh yang lain. Kita pergi contoh yang kedua. Okay, untuk contoh kali ini saya gunakan dua ungkapan. Okay, ungkapan yang pertama adalah Y tambah 1 dan ungkapan yang kedua adalah Y tolak 3. Setiap ungkapan ni ada dua sebutan, jadi 2 darab 2, 4, maksudnya kamu kena darab, ada 4 kali pendaraban. Okay, yang pertama. Jangan lupa yang pertama kita haruskan darab tambah tolak dia, simbol dia. Okay, yang kedua nombor. Yang ketiga adalah huruf. Okay, jadi kita pergi Y ni. Y darab Y. Y ni adalah positif. Dan Y ni pun positif. Positif akan dapat positif. Ni tak payah tulis lah kat depan. Okay, nombor. Kalau huruf yang tak ada nombor, dia akan ada nombor 1. Jadi 1 darab 1, 1. Kalau ada huruf, nombor 1 tak payah tulis. Okay, Y darab Y, kamu akan dapat Y kuasa 2. Okay, kemudian didarabkan. Okay, siap yang pertama. Kita pergi pendaraban yang kedua. Y darab 3. Positif darab negatif. Positif darab negatif akan dapat negatif. Jadi tolak. 1 darab 3 akan dapat 3. Y darab tak ada Y, tinggal Y. Okay, kita pergi yang ketiga pula. Positif darab positif. Positif dah kita tambah. 1 darab 1, 1. Ada huruf tak tulis 1. Tak ada Y darab Y. Y. Okey, kemudian yang keempat, 1 darab 3. Positif darab negatif, negatif. Yang ni 1 darab 3, 3. Tak ada huruf. Okey. Okey, di sini kita kena cari sebutan serupa. Sebutan serupa ni huruf di belakang ni sama. Ni Okey, kita kalau sebutan serupa kita boleh tambah nombor dia. Negatif 3 tambah 1. Okay, yang ni kita salin ke bawah. Negatif 3 tambah 1 akan jadi negatif 2. Y tolak 3. Okay, ini adalah jawapannya. Okay, kita teruskan dengan contoh D. Okay, 3P tambah 2. Yang D ni kamu buat sendirilah. Cuma kalau 3P tambah 2, okay, kita ada kuasa 2 ni. Maksudnya kurungan ni ada 2 kali. Okay, kamu boleh cuba sendiri. Okay, saya cuma bagi jawapannya untuk D adalah 9P kuasa 2 tambah 12P tambah 4. Cuba dapat tak?